Hello guys, hari ini kita akan unbox Samsung Galaxy A52s 5G. Tengok phone ni best ke tidak? So, awal tahun ni Samsung dah lancarkan dua smartphone A52 lah, iaitu A52 yang version 4G dan Samsung A52 5G. Lepas tu hari ni datang lagi satu model baru, iaitu Samsung Galaxy A52s 5G. Tapi actually dia lebih kurang sama sajalah, cuma prosesor dia dah upgrade lebih power sikit lah daripada yang dulu. So, hari ni aku akan beritahu kat korang apa pendapat saya tentang phone ni lah, okay? So, first kita tengok kotak dia dulu. So, kotak dia sama sajalah, cuma dia ada lebih satu S dekat sini saja kalau tak silap. Lepas tu kat sini dia ada tulis Samsung Galaxy A52s 5G. Kat sebelah sini tak ada benda. Kat atas tak ada benda. Kat bawah dia ada tulis model dia dengan memori dia lah, okay? So, sekarang kita akan unbox dan tengok apa yang you akan dapat masa beli phone ni lah, okay? So, masa buka korang akan nampak phone dia lah. Yang ni kita akan tengok kendian. Lepas tu satu SIM eject, user manual dan warranty card dia, kabel USB Type-C dan charger 3 pin 15 watt sajalah. Tapi actually phone ni dia support 25 watt fast charge lah, tapi Samsung ni dia bagi yang 15 watt saja. So kalau korang nak charging lagi laju, korang kena beli third party punya charger atau Samsung original punya charger lah. Okay, korang kena add on lah. Lepas tu itu saja yang korang akan dapat. Handsfree dan casing dia tak bagilah, okay? Tapi kalau korang beli first batch, dia akan free satu transparent punya casing lah. Lepas tu dia ada satu stand dekat sini. Dia offer sampai bila, aku tak tahulah. Kalau korang nak beli tu, sebelum beli korang kena survey lah dekat link dekat description sana. Tengok dia ada bagi free casing lagi tak. Okay? So ini design phone dia lah, okay? Kat sebelah kanan dia ada volume button dan power button. Kat bawah pula dia ada 3.5mm audio jack, mic, USB Type-C dan speaker. Kat sebelah kiri tu dia tak ada benda. Kat atas tu dia ada SIM card slot dan satu mic lah. Lepas tu dia support hybrid SIM lah. So kalau korang masuk dua SIM card, dia tak boleh masuk memory card. Kalau korang masuk satu SIM card, dia boleh support lagi satu memory card lah. Lepas tu kat depan dia guna Infinity O display. Kat belakang pula dia ada 4 kamera, flash dan logo Samsung lah. So, cover dia guna jenis yang plastik lah, okay? Lepas tu material dia guna yang matte lah. Tapi matte ni dia akan nampak kotor lah dekat sini, okay? Korang boleh nampak dekat sini. Tapi ini yang color hitam lah. Color putih tu lain saya tak pasti lah. Tapi saya dapat ni dia color hitam. So, dia akan nampak agak kotor sikit lah. Tapi ini hal kecil saja. Kalau korang masukkan casing yang fancy-fancy tu, phone ni dia dah nampak cantik lah, okay? So, sekarang kita akan tengok apa spek yang ditawarkan oleh Samsung A52s ni lah, okay? So, first kita tengok display dia dulu. Kalau dari segi display dia menggunakan 6.5 inci. Lepas tu dia menggunakan Super AMOLED display. So, screen Samsung memang nice lah. Color dia memang cantik dan keterangan dia memang nampak cun lah, okay? So, kalau korang nak gunakan untuk scroll social media ke, tengok YouTube, color dia memang best lah kalau kita compare dengan brand yang lain. Lepas tu phone ni dia pun ada 120Hz punya refresh rate. 120Hz punya refresh rate memang best gila lah. Okay, kalau korang scroll macam ni, kiri kanan, atas bawah tu memang sedap lah. Dia memang rasa smooth. Lepas tu kalau korang gunakan untuk main game pun dia sedap juga. So kalau korang nak gunakan untuk main game, performance dia memang smooth lah. Okay. Lepas tu kita tengok memory dia pula. Kalau dari segi memory dia menggunakan 256GB dan 8GB RAM. So, memory ni I rasa agak best jugalah. So, kalau korang nak gunakan untuk kerja harian ke apa, memory ni I rasa cukup jugalah untuk kegunaan harian. Tapi kalau korang rasa tak cukup, korang still boleh add on memory card dia lah. Tapi kalau korang nak beli memory card tu, korang kena beli yang Class 10 ataupun brand Samsung tu, dia lagi elok sikit lah. Sebab kalau korang guna memory card yang biasa, phone ni dia akan jadi lebih lambat dan senang lagging lah, okay? Lepas tu kita tengok chipset dia pula. Kalau dari segi chipset dia menggunakan Snapdragon 778G octa-core processor. So, kalau dari segi chipset ni memang best lah sebab dia menggunakan 6nm punya chipset saja. So, kalau korang nak gunakan untuk gaming ke scroll social media, bateri dia akan lebih jimat lah dan tak cepat panas. Lepas tu, kalau korang nak gunakan untuk gaming, dia pun sedap juga. Sebab gunakan untuk Mobile Legends tu, dia boleh support high graphic, HD mode dan HFR mode. Kalau gunakan untuk PUBG, dia boleh set grafik dia HDR dan frame rate dia ultra. Kalau set dekat grafik smooth,
dia boleh support sampai extreme lah. So aku pun dah gunakan untuk main PUBG. Performance dia memang best. Lepas tu sound dia pun best jugalah sebab dia ada Dolby Atmos. Lepas tu aku pun dah gunakan untuk main PUBG dalam setengah jam dengan 120Hz punya refresh rate. Phone dia pun tak adalah panas sangat, dia cuma suam-suam saja. Mungkin biasa korang akan komplain Exynos punya chipset kurang best ke apa, cepat panas kan. Tapi yang ni dia pakai Snapdragon yang 6nm punya memang best lah. So far dia tak adalah panas sangat, dia cuma suam-suam saja. Lepas tu kalau korang nak gunakan untuk main game Genshin Impact pun dia smooth sajalah. So far dia tak ada problem lah. Yang penting kita punya internet tu laju sajalah. Okay. So kalau dari segi chipset ni memang mantap lah. Okay, kalau korang nak gunakan untuk main game. Lepas tu kita tengok bateri dia pula. Kalau dari segi bateri dia menggunakan 4500 mAh dan dia support charging 25W. So kalau dari segi bateri ni I rasa dia agak kecil sikit lah kalau korang nak gunakan untuk main game. Sebab kalau korang gunakan 120Hz kan, phone ni dia tak boleh tahan satu hari sebab 120Hz punya refresh rate, bateri dia memang akan drain kau-kau lah. So kalau korang nak gunakan untuk kerja harian, suggest korang guna yang 60Hz sajalah. Sebab 120Hz tu korang pakai setengah hari lebih saja, bateri dia dah agak low dah. So suggest korang kalau nak bateri dia tahan, korang guna yang 60Hz punya refresh rate sajalah. So dia boleh tahan macam biasalah. Okay. Lepas tu kita tengok UI dia pula. Kalau dari segi UI dia menggunakan One UI 3.1 based on Android 11. So Samsung UI tu I rasa korang pun dah tahulah. Okay. Icon dia nampak cantik. Lepas tu function dia pun agak senang untuk digunakan lah. Okay. Lepas tu kita tengok speaker dia pula. Kalau dari segi speaker dia menggunakan dual speaker. Lepas tu dia support Dolby Atmos. So kalau dari segi speaker ni memang I rasa agak best lah sebab dia ada support Dolby Atmos. Lepas tu dia ada dual speaker juga. So kalau korang nak gunakan untuk layan movie ke apa kan, suara dia memang best lah. Okay. So sekarang aku nak test speaker dia, kasih korang dengar. Okay. Lepas tu kita tengok kamera dia pula. So kalau dari segi kamera dia menggunakan 60MP untuk main kamera, 12MP untuk ultra wide angle, 5MP untuk macro kamera dan 5MP untuk depth sensor. Lepas tu kamera selfie dia 32MP. So kalau dari segi kamera dia memang best lah. Okay. Sebab color dia memang cantik dan gambar dia pun sharp lah. Okay. So kalau korang nak gunakan untuk kerja harian, nak ambil gambar building ke apa kan, gambar dia memang sharp lah. Lepas tu kamera dia pun ada backlight HDR lah. Okay. So masa ambil gambar dekat tempat yang lampu dia terang sangat, background dia pun akan tolong korang filterkan dia jadi lagi cantik lah. So masa ambil gambar tu korang tak payah macam nak cari direction ni ke direction tu. Korang cincai ambil gambar saja, gambar dia pun memang best lah. Okay. So kalau dari segi kamera dia I rasa memang best lah. Okay. Kalau kamera selfie tu I rasa pun cantik juga. Tapi kamera selfie tu dia masa malam ambil gambar tu dia memang tak berapa best lah. Okay. So suggest korang kena pasang selfie light lah kalau korang nak ambil gambar pada masa malam lah. Okay. So sekarang kita test video recording dia lah, tengok macam mana. So sekarang kita tengah rakam guna Samsung A52s ni. Okay, ini merupakan selfie kamera dia lah. Okay. Sekarang kita tengah dekat Versys Batu Pahat. Okay. Yang tadi tu 30 frame per second. Yang ni pula yang 60 frame per second lah. Okay. Yang ni dia punya stabilization, aku pun tak pasti tengok dia okey ke tidak. Korang rasa macam mana? Okey tak? Yang ni kita try kamera belakang 30 frame per second. Okey. Korang boleh tengok ini dia punya quality lah. Agak stable. Kita lari sikit. Okey. Yang ni pula kamera belakang dia lah. Okey. Ini dekat Versys Batu Pahat. Sekarang dah nak hujan dah. Okey, yang ni 60 frame per second lah. Okey, kita lari sikit. Okey. Macam mana dia punya quality? Oh, lepas tu tadi aku lupa mention, phone ni dia pun ada support IP67 punya waterproof lah. So kalau korang masa kerja ke apa kan, air tertumpah dekat handphone pun tak ada masalah lah.
atau korang balik rumah tu handphone masuk dalam mesin basuh pun no problem juga sebab dia ada IP67 punya waterproof lah. So sekarang aku akan share kat korang semua function yang ada dekat dalam phone ni lah. Okay, so kalau korang nak beli phone ni, so dah habis tengok semua tu, sekarang aku akan share kat korang apa yang best tentang phone ni dan apa yang tak best tentang phone ni. Yang best tentang phone ni ialah phone ni dia support 120Hz punya refresh rate. Lepas tu dia menggunakan chipset yang agak mantap dan phone ni dia ada waterproof lah. So kalau korang nak cari sebuah smartphone yang ada refresh rate yang tinggi, chipset yang mantap dan ada waterproof tu, phone ni dia memang sesuai lah untuk korang. Lepas tu apa yang tak best tentang phone ni? Yang tak best tentang phone ni ialah harga dia saya rasa agak tinggi sikit. Lepas tu cover dia guna jenis yang biasa saja dan charging dia cuma support 25W saja. Tapi phone Samsung ni dia memang biasa lebih mahal sikit lah. Tapi kalau korang tengok dia punya quality dia memang sangat best lah. Okay, so dia mahal tu tapi benda dia lebih berkualiti lah, I rasa lah. Okay, lepas tu aku memang tak berapa minat tentang dia punya cover lah sebab phone ni dia jual 1899 kan. Cover dia nampak macam handphone biasa sajalah. Okay, so I rasa macam tak best lah hati aku. Aku bayar sampai 1800 lebih tapi cover dia nampak tak berapa best lah. Dia macam phone murah lah. Okay, lepas tu charging tu dia pun satu problem juga. Dia guna 25W tapi dia bagi 15W punya charger saja. Kita dah bayar banyak dekat phone ni tapi charger dia kasih yang biasa saja. Tapi charging lambat tu mungkin dia ada kelebihan dia jugalah sebab dia mungkin dia nak korang punya bateri lagi tahan ke tak cepat rosak tu mungkin juga kan. Okay, sebab kalau korang guna charging yang laju-laju tu bateri dia cepat rosak lah. Itu aku tengok dekat internet dia orang cakap macam tu lah tapi saya tak tahulah. Okay, so I rasa itu sajalah review saya. So korang rasa macam mana? Phone ni best tak dijual dengan 1899? Sila komen kat bawah. I nak tahu apa pendapat korang tentang phone ni. So, I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.